Baik, saya mohon Yan mungkin boleh tambah sedikit 10 minit untuk siaran ini sebab saya fikir ada banyak perkara yang perlu diperjelas. Episod ni sangat penting. Episod ni sangat penting untuk para penulis untuk melihat kembali kenapa kalau tidak tersiar tadi dan telah melihat tadi bagaimana Kak Ina, Puan Rosnina menceritakan bahawa editor juga manusia. Jadi mengapa tidak kita sebagai penulis bantu manusia lain? Ada orang di sebalik tabir majalah itu, dia bukan robot, dia bukan Tuhan, memang dia mengaku betul. Oleh sebab dia manusia lah, kita sepatutnya menolong sesama manusia. Jadi sebagai penulis, saya melihat itu yang saya sebutkan awal-awal tadi. Ada perkara yang kita boleh kawal sebagai penulis, ada perkara yang kita tak boleh kawal. Jadi yang tak boleh kawal itu di luar kawalan kita, itu atas editor lah menguruskannya. Tetapi ada sisi yang kita boleh kawal, kita kawal. Jadi janganlah terlalu semua penulis ada ego. Semua penulis ada ego. Kita semua ada ego. Kalau tak ada ego, kita tidak ada cara nak berdiri lah pula kan. Tetapi apa yang penting ialah bukan soal ego tadi kita besar-besarkan. Yang penting ialah soal integriti. Ini apabila kita masuk integriti, saya akan masuk tentang apa yang disebut oleh Puan Rosnina tadi. Perkara yang ditolak tadi, antaranya ialah kerana saya petik yang akhir tu, iaitu plagiat. Karya plagiat maknanya karya apabila confirm plagiat memang dia tak boleh terbit sebab dia mengaku karya orang lain ialah karya dia. Apakah bentuk plagiat? Misalnya yang ditiru itu bukan sekadar idea maknanya mungkin kerana ada tema sama dan sebagainya, itu tema, itu mungkin ada sedikit-sedikit persamaan, tetapi ungkapan yang digunakan oleh cerpen itu tidak boleh kita ambil macam saya sukalah ayat ni, nak pinjam dia tak boleh pinjam sebab itu boleh pinjam tapi diberikan kredit, maknanya diberikan maklumat daripada mana ambil ayat ni sedap ke dan sebagainya, mesti dinyatakan sumbernya. Itu barulah penulis yang ada integriti sebab dia kena mengaku yang mana bukan ayat dia. Di Facebook pun kadang-kadang berlaku, ambil copy paste dekat kita punya posting, letak kat situ. Jadi kita tahu bukan apabila tidak ditandakan apa-apa, tandanya itu karya dia ataupun tulisan dia. Sama juga dengan cerpen. Jadi apabila plagiat ini ada mungkin plagiat penuh, mana seluruhnya. Ini pernah berlaku, saya pernah jumpa sebuah karya sajak yang diplagiat itu lagi best. Karya guru dia sendiri, orang yang mengajar itu, ini memakan balik jari yang telah menyuap ke dalam mulutnya, dia makan balik, dia ambil karya gurunya dan dihantar ke sebuah majalah yang terkenal. Kemudian majalah itu memberikan kemenangan kepada yang si penciplak tadi. Jadi bayangkan, naik pentas ni terima hadiah. Apakah perasaan seorang penciplak? Tak tahulah dia rasa bersalah ke, dia rasa macam dia telah melakukan sesuatu yang baik ke bagi dia. Dia rasa macam he or she is doing a favor kan. Saya rasa macam tak faham lah pada peringkat tu. Jadi dia tak boleh ambil semua ataupun sebahagian. Ini berlaku. Ini saya nak cerita pengalaman saya. Karya saya pernah diplagiat. Dia orang kata, bagus ni, awak hebat lah sebab dah sampai tahap apa? Karya awak dah diplagiat orang. Amboi, ingat seronok karya kena plagiat. Bukan sebab saya bagus orang nak plagiat karya, bukan soal itu. Soalnya ialah di manakah integriti pengarang. Jadi penulis tadi, saya tak panggil pengarang, itu bukan pengarang. Pengarang ni orang yang mengarang, penulis itu. Penulis biasa yang cepat nak membina nama, ambil ungkapan karya orang. Jadi karya yang dia petik itu, kebetulan bukan petik, dia ambil karya saya sepenuhnya, cuma dia tak ambil dah bulat-bulat, dia pilih-pilih bahagian tu, tapi dikekalkan temanya. Okey, cerpen itu bertemakan undang-undang. Saya orang undang-undang, saya tahu kenapa saya buat ayat-ayat tertentu, ada sebab saya letak begitu. Jadi orang yang menciplak ini, dia bukan orang latar belakang undang-undang, tapi nak mengambil nuansa undang-undang itu, lalu dia ambil. Tajuk pun diubah lebih kurang je. Saya baca macam, kebetulan saya baca paper hari Ahad tu, saya baca cerpen undang-undang, nak baca sikit. Saya baca macam, kenapa aku pernah baca cerpen ni? Macam pernah baca di mana-mana. Rupanya saya tulis cerpen tu 10-12 tahun dulu. Saya ingat lagi anak saya baby kan masa tu. Anak saya dah sekolah mendengar dah. Saya kata, lah macam pernah baca cerpen ni. Beberapa hari kemudian saya cek balik, sebenarnya itu cerpen saya. Cerpen saya yang diciplak dan diubah beberapa bahagian yang tidaklah mewajarkan dia jadi cerpen baru. Dia seolah-olah membuat cerpen baru. Sebenarnya cerpen saya yang diciplak. Tinggalkan saya maklumkan kepada editor, saya maklumkan sebab saya rasa ini satu hal yang tidak bertanggungjawab. Bukan saya nak menyuruh editor menyalahkan hitam, saya nak minta editor berhati-hati. Sebab saya kata, saya tak tuduh apa-apa. Saya kata ini karya saya, ini karya orang yang menciplak karya saya. Bandingkanlah sendiri. Okey, itu ciplakan. Berbeza dengan cuplik Cuplik lain. Jadi ini saya bezakan. Plagiat dengan ciplak sama.
plagiat dengan ciplak ni maksud dia sama. Maknanya ciplak boleh seluruh, boleh sebahagian, plagiat juga begitu. Plagiat ni daripada perkataan plagiarize lah. Cuplik ni maknanya dia ambil tapi oleh sebab cerpen dia karya kreatif kan. Kalau akademik, kita ambil, kita panggil quotes ataupun kita petik, kita letak kaki. Itu dalam tulisan akademik. Dalam cerpen takkanlah letak kaki, dia jadi mengganggu, kepada pembaca. Jadi kita kata menurut Hamka, ni dalam cerpen saya tulis ayat dia. Menurut Hamka, orang yang berdakwah perlu menguasai 9 jenis ilmu. Antaranya ilmu A, B, C, D. Okey, itu kata Hamka. Memang Hamka cakap begitu. Dalam mana? Dalam tafsir Al-Azhar. Tapi dalam cerpen tu, saya tak kata begitu. Saya kata menurut Hamka, setiap orang pendakwah itu perlu menguasai 9 jenis ilmu. Itu cuplik. Maknanya saya menyatakan sumber, tapi saya tak kata kat mana sumber tu saya ambil dan dinyatakan kandungannya. Okey, ciplak maknanya apa? Ciplak maknanya ayat Hamka tadi tu saya ambil, saya tulis kalau nak jadi pendakwah perlu ada 9 jenis ilmu. Terus kata begitu. Jadi orang ingat Nisa Harun yang cakap benda tu, bukan Hamka. Sebab Nisa Harun telah menggugurkan nama Hamka. Itu ciplak. Sekiranya ayat itu ialah ayat yang digunakan oleh Hamka, ataupun kandungan itu tak mungkin Nisa Harun tu datang dengan idea macam tu. Dia petik di tempat lain. Jadi petikan itu ataupun ambilan itu mestilah dinyatakan, bukan dinyatakan sumber macam tulisan akademik, tapi nyatakanlah Hamka kata pun boleh, cukup dah. Maknanya bukan saya kata, Hamka yang kata. Okey, begitu. Itu nama dia cuplik. Maknanya kita ambil sedikit saja dan kita letakkan menjadi diharmoni dalam karya kita. Boleh begitu? Ya, memang boleh. Tapi ada lagi lah unsur cipta lain yang boleh saya masukkan ya. Kemudian itu cerpen saya yang telah diciplak. Yang lain tu disebut kenapa organisasi takut disaman dan sebagainya, kerana penerbit-penerbit ini tertakluk di bawah Akta Mesin Cetak. Akta Mesin Cetak menyatakan sekiranya ada sebarang terbitan yang boleh mengganggu ketenteraman awam, menyebabkan orang awam menjadi tidak tenang, pihak Kementerian Dalam Negeri boleh mengambil tindakan, dan kuasa itulah kuasa menteri. Jadi mereka ni apa yang kena zaman. Oleh sebab itu penerbit boleh kawal tak? Boleh, dia boleh kawal penulis. Jadi dia kawal lah penulis, maknanya dia tidak mahu menerbitkan bahagian-bahagian yang boleh menjejaskan reputasi dia sebagai penerbit dan juga mengganggu ketenteraman awam. Yang ini kita tengok kenapa editor buat macam tu. Bukan dia saja-saja, bukan dia suka-suka. Ini juga berlaku dalam satu cerpen yang saya pernah baca dalam Minggu Malaysia, judulnya Politik YBJ. Politik YBJ ini yang ketiga, iaitu kenapa tadi penerbit tidak mahu disaman dan sebagainya, kerana ada unsur fitnah. Unsur fitnah kerana penulis tadi dia mengata seorang tokoh dan disamarkan dengan satu satira, dan kalau kita baca cerpen tu pada ketika itu, dia mesti isu semasa kan. Kita baca cerpen tu, kita tahu sebenarnya dia cakap pasal siapa. Boleh teka. Jadi orang yang dikatakan itu, tokoh politik tu tahu ini cerpen tentang aku ni, dan tokoh politik itu telah menyaman penulis dan akhbarnya. Sebanyak mana? 30 juta. Saya tak nak cerita lah dia selamat ke tidak dapat 30 juta tu, tapi boleh berlaku. Inilah yang nak dielakkan oleh rumah penerbitan. Kenapa dia nak rugi kalau dia boleh elak perkara itu? Dalam kawalan dia ke tidak? Boleh kawal tak benda tu? Jadi kalau tidak ada kawal, asyik kena saman je lah. Buat apa dia nak rugi di mahkamah kan? Okey. Yang terakhir sekali ialah tentang karya terbit bertindan. Yang ini saya nak share, pengalaman peribadi. Ini berlaku pada tahun 1995-96 macam tu. Ketika itu saya merupakan pelajar undang-undang tahun akhir. Cerpen saya mana? Cinta Sang Kuryang Rindu Oedipus. Hari ni nak buat pengakuan ya. Nak buat cerita dia dah lama dan orang semua kenal cerpen saya itu. Saya, Nisa Harun, dikenali dengan cerpen dia Cinta Sang Kuryang Rindu Oedipus. Pengalaman saya ialah ketika itu saya memang baru 5-6 tahun mula menulis, sebab saya menulis tahun 1990 kan. Ini 1996. Maknanya cerpen tu dah berfikir nak menulis cerpen tu sekitar 95-96 gitu. Ketika cerpen itu saya hantar, mula-mulanya ke mana? Majalah Dewan Budaya tahun 96. Carilah majalah Dewan Budaya. Dia memang terbit dan saya ada simpanan dia. Ketika saya hantar tu, ketika tak tahu dia terbit lagi, saya hantar ke majalah Dewan Budaya. Saya tak faham sebenarnya majalah itu bekerja 3 ke 4 bulan ke hadapan. Jadi saya hantar, maknanya dia tersiap. Saya hantar sekitar bulan Jun barangkali. Julai, Ogos, September kan. Mungkin sebelum Jun, Mei ke saya hantar bulan Mei. Bayangkan bulan Mei saya dah hantar. Sebab saya masa tu belajar, mungkinlah cuti tu saya hantar bulan Mei. Jadi saya hantar. Seperti biasalah, tunggu, tak timbul-timbul kan. Masa tu tak naklah bawa cerpen lain sebab sibuk agaknya.
saya hantar cerpen tu. Susah cerpen tu saya nak buat sebab bukan senang nak menggarang cerpen tu. Jadi saya rasa dia perlu disiarkan ataupun nak terbit lah kalau boleh kan. Terbit je cerpen, hantar je cerpen tu, saya tunggu. Bulan 5, bulan 6 tak keluar. Buka majalah bulan 7 tak keluar. Bulan 8 tak keluar juga. Saya ingat tak sesuai kot. Memang dah masuk 3-4 bulan tau. Jadi saya membayangkan, saya tak tahu berapa lama majalah menyimpan cerpen sebelum dia confirm tak siap. Bulan 8 tu saya hantar ke Mingguan Malaysia. Mingguan Malaysia dalam tempoh 2-3 minggu, maknanya bulan 8, bulan September, pertengahan September, cerpen Cinta Sang Kuriang Rindu Oedipus diterbitkan dalam Mingguan Malaysia. Saya 15 September, saya ingat lagi. Terbit dan seronoklah sebagai penulis cerpen tu, tapi dengan editing yang begitu banyak lah sebab cerpen tu panjang kan, saya hantar macam tu juga, jadi banyak dipotong-potong oleh masa tu saya rasa editor yang di Malaysia tu Siti Rohayatan. Memang cantik lah suntingan dia, tersiar. Apabila tersiar saya pun seronok. Bulan September belum berlalu, saya masih lagi mencari majalah Dewan Budaya bulan berkenaan. Majalah lain pun saya baca, saya memang jadi baca semua majalah. Saya buka lah Dewan Budaya, Dewan Budaya baru. Buka Dewan Budaya pada bulan September itu, cerpen saya Cinta Sang Kuriang Rindu Oedipus. Nah, terbit bertindan. Saya cuma terselamat sebab pada zaman itu bukan zaman media sosial. Tapi saya tetap menerima kritikan. Saya dikritik oleh orang-orang dalam bidang dalam ini, mengatakan hai, Nisa pun buat macam ni. Masa tu saya tak tahu itu merupakan satu kesilapan di pihak saya tak faham. Saya mengadu tahu pada arwah OP, arwah Osman Putih. Saya mengadu kata doktor, orang kata saya pelajar undang-undang pun buat macam ni, apa benda ni, orang kutuk lah. Cuma saya terselamat, zaman tu tak viral lah, zaman tu tak ada Facebook, zaman tu tak ada media sosial. Orang yang tahu. Tapi saya buat pengakuan hari ni, itu berlaku kerana kesilapan saya, kerana saya terlalu gopoh dan saya nak cepat, saya nak dilihat sebab masa tu zaman saya tengah prolific lah, baru nak membina nama kan, nak keluar sini, sana, rasa seronok. Tapi berlaku dekat saya. Saya mengaku, memang ini mengaku, dan saya bercerita hari ini kepada mana-mana peserta bengkel yang nak cerita, boleh tak saya hantar kat sini, boleh saya hantar kat sana. Saya kata kalau boleh, rule dia, undang-undang dia ataupun panduan dia ialah satu karya, satu media. Kawal yang itu. Jadi kalau kita boleh buat satu karya, satu media, kemungkinan untuk kita hantar ke beberapa media seperti kata Puan Nur Sinat tadi, dia insyaAllah tak berlaku lah sebab kita kawal benda tu kan. Jadi lakukan kerja-kerja yang boleh di badan kawalan kita supaya tidak terbit bertindan kerana editor tak suka tau sebenarnya. Editor yang kedua tu, siapa nak karya recycle yang telah dia terbit ke tempat lain? Editor kedua tahu, dan editor kedua tu dia macam kerana dia tak bersalah, dia tak tahu pun, dan ini masih lagi berlaku pada tahun 2021 ni masih ada. Jadi saya memang tegaskan betul-betul, hati-hati benda ini. Kalau dah terbit, dah hantar di sini, take note, buat catatan di mana-mana bahawa dah email kat sini, dah hantar, jangan hantar lagi ke tempat lain. Situ betul confirm memang dia takkan terbit dekat situ. Dan kalau tak tahu, jalan selamat dia, jangan hantar tempat lain dulu, buatlah cerpen lain, banyak lagi kot cerpen lain boleh buat kan. Okay, mungkin itu.